Okey, video klip ini uh, adalah informasi yang terlalu penting dan sebelum itu saya nak mempertingkaikan walaupun kita di Malaysia dikatakan satu Malaysia hidup di sistem demokrasi, walaupun kita berlainan agama, berlainan kaum, berlainan bangsa, berlainan kulit, berlainan adat, tapi mungkin tuan masing-masing berbeza, tapi ajarannya saya ingat kesemuanya adalah sama, jalan baik, arti tidak boleh memperlukai atau menyengsarakan seseorang, nyawa orang lain untuk kesenangan kita. So ajaran kita memang semua sama, mungkin hanya adat dan warna dan cara hidup kita berbeza. So tolonglah membuat sesuatu kan. So okey. So sini mungkin bukan 100% atau bukan semua doktor-doktor pakar atau bukan semua yang ada dalam bidang sains teknologi ini yang pandai dengan sains mengetahui kebenaran dan kesulitan atau bagaimana cara mereka dan dalam apa-apa aktiviti mereka sedang menggunakan implan ini. So kalau sesuatu penemuan teknologi yang canggih, 90% digunakan untuk menaik tarafkan ekonomi negara, untuk menaik tarafkan kedudukan seseorang atau sesuatu bangsa kaum yang duduk di peringkat terlalu rendah yang dihina. So memang saya dari sekolah Melayu, cikgu-cikgu di KL tidak pernah mengajar. Adalah satu dua cikgu adalah, bukan maksimum cikgu yang saya melalui proses persekolahan hanya mengajar jangan jadi anti sesuatu kaum. Kalau anda diejek atau keling, memang benar ini anda diejek keling ke itulah, inilah, hitam lah ya. Kalau anda boleh sabar, kalau tidak boleh sabar, buat aduan dekat cikgu yang boleh bagi keadilan dengan penjelasan. Ataupun kalau kamu tidak boleh menerima ejekan, hinaan dari kaum atau bangsa yang lain, gunakan cara yang baik, betul dan yang tidak menyakitkan hati mereka seperti mereka menyakitkan hati kita, dan buat sesuatu untuk mempertahankan rasa ejekan kita. So inilah, saya ada banyak cikgu yang tungkus lumus, mengajar dengan adil, saksama, tak pernah, walaupun mereka Melayu ke, walaupun mereka Cina ke, tidak pernah mereka menaikkan taraf kaum mereka sendiri dan menurunkan taraf kita. So implan, kalau sesuatu teknologi canggih digunakan untuk kemajuan negara, untuk membangkitkan timbang rasa dan rasa tolong menolong antara satu sama lain yang duduk dekat tempat tinggi yang boleh menolong orang di tahap rendah,
itu dikatakan implan ini tidak patut diambil tindakan atau dikenal pasti untuk memberhentikan kebaikan mereka kalau semuanya berlaku dengan cara baik. So dalam masa persekolahan di sekolah menengah, memang dalam sejarah cikgu kita mengajar unity in diversity. Unity in diversity bermaksud kita semua sejenis India, kulit sejenis, bahasa yang boleh difahami ini community tapi unity in diversity, kasta tinggi, kasta rendah. So mereka orang bangsa-bangsa yang pertama menjalani unity in diversity adalah orang India. Ini tidak patut bawa ke generasi dan kita mesti mengajar anak kita menjadi mesra walaupun mereka miskin, kasta rendah. So inilah pengajaran saya belajar dari sekolah, dari sekolah Melayu dari Kuala Lumpur. Saya berasal dari Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. So cara yang tugas ini dibagi kepada ahli-ahli mafia, orang ahli-ahli dalam geng. So mungkin tugas yang dibagi kepada geng mafia ini bukan untuk sengaja membulikan saya atau menyengsarakan saya. Hanya ini dengan fitnah atau tuduhan atau yang palsu, yang tak betul, yang tak benar. So kalau sesuatu kumpulan dari kerajaan atau dari mana-mana kumpulan yang mengambil tindakan ke atas kesengsaraan saya, bila datang ke muka pengadilan, so inilah akan dibagi sebagai alasan, iaitu saya adalah seorang perempuan jalil yang tak patuh dengan keluarga, merosakkan keluarga mertua. Ini tak betul ini hanyalah alasan yang akan diambil kira sebagai sembunyikan perkara yang sebenar. Ini berlaku hanya kerana untuk memusnahkan data. So cara mereka pukul dari kecil sampai sekarang, walaupun dari keluarga bekas suami dan diperangkap dengan pasangan-pasangan lain di negeri lain. So saya tahu setiap apa yang mereka pukul dengan membagi mungkin ahli-ahli yang ditugaskan untuk menyeksa saya dengan alasan fitnah ini, alasan yang tak betul. Mungkin mereka pun tidak tahu adakah saya pernah buat ini ataupun dibagi tugas kita buat. Salah ke benar ke itu kira nanti. So mereka pun ini orang-orang dalam mafia pun memang kesian. Dan setahu saya keluarga bekas suami saya pun memang dibagi arahan dari pihak atasan. So baru dalam setahun dua tahun ni saya mengenal pasti tuduhan yang dibuat ke atas saya, fitnah, tidak dibagi ruang untuk saya memperbaiki nama saya. So setahu saya
tuduhan-tuduhan itu adalah memang fitnah, tak betul. So kalau mereka tidak mau membagi ruang untuk mengambil memperbetulkan nama saya, tuduhan ini, kalau tidak dibagi, tapi dengan paksa, dengan cepat, dengan pantas, dengan sedaya upaya, mereka masih boleh memukul dengan cara yang sama, dan bahagian badan yang dipukul adalah 90% sama seperti setiap kumpulan yang memukul saya. So saya sudah tahu orang yang bagi arahan ini, projek ini ke tangan orang mafia, tidak mengetahui di manakah implan chip ini di dalam badan saya. So untuk pemastian, so mereka hanya mengambil tempat-tempat yang dioperate, macam delivery time, operate anak kembar. So sini ada satu benjolan besar, saya operate dekat sini. So okey, kepala jatuh, tiba-tiba jatuh dalam longkang, dan ada retakan. So hingga tiga kali ada retak, hanya satu kali kena jahitan, empat jahitan. So arahan dari orang atas sana tidak pasti di manakah implan ini dipasang di badan saya. So mungkin mereka bukan orang yang mengimplan, yang betul-betul kumpulan dari expert sains ini. So dalam 40 tahun ini saya tahu angkara kejam macam mana tentang natural disaster, tentang family, tentang harta, tentang macam mana dibagi hubungan dari hubungan seorang isteri dibagi hubungan dengan orang lain. So A to Z saya tahu apa implan ini boleh membuat. So ini dengan susah payah dan dengan sulit, dengan cermat, dengan tidak diperluaskan untuk pengetahuan orang-orang yang menggunakan implan ini dalam cara kejam. So mereka bersatu, berpakat implan. So kalau dari segi kesihatan, kumpulan medikal. Kalau segi ancaman, kumpulan lain. Kalau segi kumpulan mafia, itu lain. Mereka banyak tim bersatu, berpakat untuk mengeluarkan kekejaman aktiviti network ini. So bukan semua orang dari kumpulan-kumpulan tertentu boleh bersetuju untuk keluarkan rahsia kekejaman. Kalau mereka membuat orang yang mengetahui atau mempergunakan implan ini untuk kebaikan, mungkin mereka dari kecil saya tidak dibesarkan untuk tahu semua rahsia yang boleh digunakan untuk dengan implan ini. So kerana kebanyakan this network science technology warrior yang tahu rahsia, so mereka menggunakan untuk kepuasan sendiri. Walaupun 100 dikorbankan, walaupun medical aid pun tak tahu, WHO pun tak tahu, sayalah seorang yang membunuh 100 orang itu untuk kesenangan, kepuasan, untuk profit, untuk benefit
saya sekeluarga, hanya saya seorang tahu. Pesalah ini kalau saya contohnya, pesalah ini tidak boleh dibawa di muka pengadilan kerana bukan semua pakar dalam medical tahu 100% A to Z semua apa yang mereka buat. Kalau ini tidak mengorbankan, menyusahkan, menyengsarakan sesuatu kumpulan, sesuatu kaum atau sesuatu orang yang innocent, kita pun tidak pedulilah. Sikit-sikit kita sudah biasa dari kecil miskin, sedekah, kutip, kerja dari kecil, bukan satu kerja, 4 kerja, 5 kerja. So tanpa menghiraukan keperitan dan mementingkan keinginan dan semua mimpi-mimpi yang telah dibina dalam otak sebagai seorang anak yatim piatu. So sudah dimusnahkan. Tapi memang masih lagi boleh menjalankan kehidupan walaupun dari lahir sampai masuk ke kubur mati dalam cara satu saja, miskin, susah, tak pernah rasai kehidupan. So tak apalah, orang yang boleh terima. Takkanlah semua orang yang diperangkap dibuat sebegini. Takkanlah hanya sesuatu kumpulan sahaja boleh menjalani kehidupan seperti yang mereka mahu. Tidakkah kami saya menanya dari golongan-golongan yang terperangkap, walaupun Melayu, Islam, siapa pun, walaupun sesiapa, adakah dari pihak semua orang, adakah kami tak layak atau tak boleh hidup setakat sikit kehidupan bahagia kita? Takkanlah satu hari pun diarahkan bekas suami saya dikahwinkan dengan cara drama, dibuat drama. So di masa sekarang bagi alasan kami memang bawa dia kahwin dengan seperti seorang permaisuri, tapi keinginan dan karakter dia yang tak bagus dan merosakkan keluarga mertua. Okeylah, tak apalah, sanggup terima. So anda mesti tahu, walaupun anda ingat anda dari sektor medical ke, atau sektor hospital ke, sektor pakar ke, atau dari staff kaki tangan kerajaan ke, kita ingat kerana kita dah jadi bumi putera ataupun kaki tangan kerajaan, mungkin kehidupan kita tidak akan dibuat seperti seperti orang-orang sama situasi macam saya. Jangan ingat saya ada banyak tengok jururawat, anak-anak jururawat menjadi pengedar dadah, perempit, kes rogol underage. Mereka semua sini ada jururawat, ada. So sebagai contoh, sini ada seorang jururawat, dia memang orang Melayu, Melayu Muslim. Orangnya kecil, ada harta, ada rumah sendiri, ada simpanan lumayan. Tapi kehidupan yang dijalani oleh dia bukan macam seorang kaki tangan kerajaan, lebih-lebih lagi dari medical. So datanglah, saya memang duduk dekat sini 2 tahun atau 20 tahun lebih, saya kenali seseorang punya jiran-jiran terdekat saya. Lebih-lebih lagi 1000 rumah dekat sini yang saya tahu masalah keluarga mereka. So katakanlah seorang kaki tangan kerajaan memegang jawatan staff nurse Melayu Islam yang bersifat
lembut, sopan, belas kasihan. So dengan harta, dengan tanah, dengan simpanan, dia pun 2 tahun seorang lari. Lepas datang seorang lelaki 2 tahun, 3 tahun dan ditipu. So memang saya bukan memalukan atau menghina sesuatu kaum yang lain. Kalaulah orang Bumi Putra dekat sini dengan kedudukan pekerjaan di sektor kerajaan dengan pangkat bukan biasa. So kalaulah kehidupan dia dijadikan sebegini, apakah akan berlaku kepada orang-orang yang lebih rendah atau lebih-lebih lagi orang seperti saya. Tapi saya tak menjadi sebagai seorang yatim piatu dengan semula jadi. Memang tak ada. Saya tahu semua angkara, semua. So okay. Apa saya nak beritahu? So anak-anak jururawat, anak-anak cikgu saya ada lihat yang terperiksa dengan aktiviti jalan yang sesak. So sini serba sedikit mereka tahu walaupun mereka dalam sektor kerajaan tapi mereka tahu benar kenapa mereka menjadi janda, kenapa suaminya meninggal dunia, kenapa keluarga mereka berpisah, kenapa ini semua berlaku. Serba sedikit you tidak tahu sengsara yang dialami, yang dibagi cara dengan kasar untuk membesarkan anak-anak mereka dari kecil kerana mereka tahu implan ini akan membuat apa jua kemuskilan, keajaiban pun dengan chip ini it's work there. Tapi pesalah network scammer ni, network video ni walaupun sudah boleh dikenal pasti 100% semua orang kenal tapi kita tidak boleh memukakan dia ke muka pengadilan kerana ini sesuatu yang tidak mungkin akan boleh dapat bukti atau saksi atau sesiapa yang akan berdiri untuk menyatakan kekejaman. So saya tidak mahu sesiapa pun, walaupun mereka menteri ke, VIP ke, orang besar ke, orang hormat ke, sesiapa pun atau sesuatu private sector of medical atau sesuatu kumpulan or graduate student or yang so kita tidak mahu mereka dibawa ke muka pengadilan kerana setiap orang ada kemauan sendiri dan setiap orang bukan semua orang boleh menjadi 100% dalam segi berkeperimanusiaan. Kita tidak boleh harapkan tu, tapi untuk pihak atasan yang boleh membuat atau boleh mengambil tindakan untuk memberhentikan kekejaman saja, bukan kebaikan, kekejaman. So memberhentikan aktiviti ini, tolonglah membuat sesuatu kerana dari kecil turun temurun saya tak pernah lihat ahli keluarga saya hidup bahagia ataupun hidup dari segi kemiskinan, segi sedekah, segi mengemis pun tapi nama yang timbang kebanyakan ahli keluarga perempuan kita semua sebagai pelacur yang tidak boleh tinggal dengan dengan seorang lelaki gatal. So banyak. So saya sebagai mangsa dalam network ini saya tahu bagaimana mereka membuat seseorang itu buruk terlebih dahulu. Lepas itulah mereka akan memulakan
pemisahan atau kemusnahan atau berbagai-bagai jenis jenayah kekejaman untuk sesuatu benefit easy money making benefit so okey di sini saya tidak mahu mengeluarkan tempat-tempat atau nama orang-orang atau orang yang membuat atau mempertikaikan dengan jelas apa implan ni boleh buat. So saya sebagai mewakili orang-orang yang tidak tahu apa nadua gini boleh buat, implan ni boleh buat. Okey. I tidak boleh menjelaskan serba semua kekejaman mereka yang dalam setakat ini apa yang saya ingati di ingatan. Saya seorang pekerja yang pantas tahu. Saya macam Robert tahu. Saya boleh buat 2 orang 3 orang punya kerja. Kalau walaupun orang puji dengan kerja saya tak puas kalau saya tak puas dengan kebersihan kerja saya. So memang bukan karakter saya macam tu. Ini dikatakan labor fast worker. So saya dijadikan macam Robert untuk mengendalikan 2-3 orang punya kerja dibuat oleh hanya seorang untuk menjimatkan gaji ke apa ke saya pun tak tahulah. So ini boleh dibuat sebegini walaupun anda mengambil ubat tidak mau tidur untuk semalaman, hanya semalaman ubatnya sebiji RM100 tapi ini hanya alasan ubat itu. Mungkin kandungan dalam ubat itu saya sebagai mangsa yang sengsara dalam aktiviti ini saya berhak mengeluarkan apa yang saya telah merasai dengan aktiviti implan ni. So anda ada kerja projek yang terlalu penting so itu sehari anda tidak mahu tidur at least for 1 hour. So ada kan banyak produk dekat pasaran so mungkin itu sebiji ubat yang dimakan boleh menahan tidur untuk 2 hari Anda beli sebiji itu 100 itu mungkin kemungkinan kandungannya hanya paracetamol macam Panadol biasa. Bukan ubat itu yang membuatkan anda tidak tahan dengan tidur anda untuk projek yang tertentu. Anda beli, anda makan, anda akan memberitahu ni ubat kalau anda tahan tidur ambil ini. Tapi itu hanyalah biasa. Tapi dalam implan ini boleh membuat anda 4 hari pun tak tidur. So saya kerana kerja di tempat panas tiada aircon ada pernah kerja. Saya dulu sehari untuk menjaga kecantikan dan badan saya sehari at least minimum saya akan minum 2 liter. Kalau pergi kerja tempat panas at least 4 liters of warm water. So saya dah biasa dengan minuman air banyak. So kerana bekerja di tempat panas memanglah botol yang saya bawa 1.5 liter dalam 1-2 jam habis. Saya pergi refill balik dari mesin yang disediakan. So sebeginilah saya tahu. Saya tidak mahu mengeluarkan nama-nama tempat atau di manakah ia berlaku, di siapakah yang membuat ini. Saya hanya membuat bagi penjelasan yang selain saya tidak ada orang lain boleh membawa kebenaran ini kepada, terutamanya kepada orang-orang yang financially not afford to pay medical. So untuk orang-orang ini so dalam 1-2 jam kerana panas
saya habiskan 1.5 liter tu. Lepas tu saya pergi refill balik. So dalam keadaan ini, dalam 2 minggu 3 minggu rutin ini berlaku, 4 botol 3 botol saya habiskan. Tiba-tiba mesin rosak, air tidak keluar. Kalau nak turun ke bawah untuk untuk tempat makan, kena ambil pas lah, itulah inilah, so banyak arahan, banyak rules. So saya dengan tak apalah, malas lah, tak apalah. Mesin rosak, hari ni dah minum satu, okeylah, tak apa. So kita diamkan diri. Ini satu botol belum habis lagi. 8 kali 9 kali air pergi tandas, pergi balik, hanya belum habiskan 1 liter air. So tapi kebanyakan hari minum 4 botol air pun kenapa perut tak rasa berat, tak rasa macam nak buang air. 4 botol air dalam perut, perginya mana? Sampai 8 jam pun saya tahan, tak rasa nak buang air kecil. So ini bukan berlaku hanya sekali lah, dalam 40 tahun lebih ni sudah puluh-puluh kali saya dibagi pengalaman ini. So dulu kerana tidak mengambil berat tentang ini dan tidak tahu mereka sedang mengeluarkan apa yang mereka ini sekelompok kumpulan sains ini membuat untuk membuat jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. So kumpulan orang yang melarikan saya memang A to Z. Ini kumpulan polis, ini kumpulan mafia, ini kumpulan doktor, ini kumpulan ini kumpulan sekolah, ini kumpulan cikgu. So mereka lain-lain department tapi mereka berpakat, orang-orang baik berpakat untuk dengan tahu kesengsaraan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berkeperimanusiaan. So mereka berpakat mengeluarkan rahsia-rahsia ini. So anda tahu kan, orang kencing manis selalu kerap kencing, tidak dibenarkan minum banyak air. So anda tahu kan, so mungkin bukan semua pesakit dalam semua jenis aktiviti pun, atau mafia atau polis, semua aktiviti bukan 90% kalau orang terperangkap, mungkin 10% atau 20% saja berlakunya dengan semula jadi, atau kencing manis, kerap pergi tandas untuk kencing. 10% boleh dikatakan semula jadi, tapi dengan keadaan implan yang canggih ini mereka boleh membuat orang yang sihat mengendalikan kehidupan mereka dengan kencing manis yang tidak wujud. So bagaimanakah anda, kalau anda tanya bagaimana, you pasti, bukan pasti, saya memang berpuluh-puluh kali dan 44 tahun ini saya memang dijalankan dengan aktiviti ini. Hanyalah dari datang sini kerana saya telah menyatakan ayah saya mempunyai tanah ladang dekat estate. So untuk ini tiba-tiba saja mereka memerangkapkan adik saya dengan kahwin dengan adanya pekerja medical, doktor dari medical. So polis semua ni menyebelahi sebelah polis, sebelah doktor. So dia diperangkapkan di sana. So untuk tidak mengeluarkan rahsia-rahsia ini, mereka cepat-cepat hantar adik saya ke pihak lain. So mungkin untuk harta ni pun boleh dikatakan kerana itu, kenapa saya cakap beritahu sebegini hanya alasannya orang yang implant betul-betul tahu expert dalam implant ni, atau orang itulah yang implant chip ini, mereka tidak akan memukul sini sana sini, tempat operate baby, atau tempat budak ada keluar benjolan besar, atau tempat letak kepala. Mereka tak
cari tempat-tempat yang pernah aksiden dibagi jahitan. Tidak akan cari-cari tempat-tempat yang ada aktiviti bedak atau operation. Mereka expert ni akan terus datang. Kalau dia yang nak musnahkan memori data ini, dia akan terus memusnahkan di tempat yang sepatutnya dihapuskan. So inilah saya katakan. So mereka dengan tidak berkeperimanusiaan telah membuat sesuatu perampasan yang tidak patut dah. So kan saya sudah kata dari kecil kita kerja segram 916 hanyalah RM15, 3 tahun 4 tahun dari apa semua dari saya, dari ibu saya, dari apa-apa pun mereka rampas dengan cara macam adik saya tak bayar motor pergi gadai, rumah diduduki disewa tidak dibayar, ikut kawan minum pub dengan kumpulan girlfriend dan kawan-kawan. So tidak dibayar, saya bayar atau ibu saya yang bayar. So macam ni lah semua jenis barang kemas di trap dan dibawa dimusnahkan semua harta benda kita. Untuk kita kan tahu sekarang, bukan hanya sekarang lah, dari dulu share market dalam segi emas dari segi pelaburan barang kemas mendatangkan keuntungan lumayan yang terbesar di dunia ni So saya hanya boleh cakap ini sajalah. Kita tidak tahu, atau kalaupun tahu, saya tidak mahu mengeluarkan apa-apa aktiviti apa atau siapa orangnya. So untuk ini mereka semana boleh, secara mana, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak wajar berlaku kepada anak orang-orang seperti seorang saya, seorang yatim piatu dari rumah anak yatim kecil, dari kecil, keluarga yang terlalu susah, untuk makan pun susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam tu. So setelah masuk kebajikan, rumah kebajikan, dan dengan keinginan dan dengan banyak desires, simple desires, not luxury desires, sudah dibuat sebegini. So anda tahu ini tidak patut dan dibuat oleh mana pihak untuk keuntungan mereka, kerana mereka ini memang expert. Mereka tahu cara bila turun, bila naik, bila boleh jadi kaya. So mereka memang expert. So secepat mungkin mereka dengan implan ini mereka mengenal pasti mangsa-mangsa yang tidak boleh membuat fight back or even knows the truth. Kalau walaupun tahu kebenaran, mereka dipegang oleh network ini sendiri untuk tidak memberontak atau menentang mereka untuk keadilan. So kita memang tahulah, kita memang tahu, tapi ini tidak sepatutnya berlaku. Kita setiap keinginan ibu bapa, walaupun ibu bapa kita sebagai ibu bapa tidak pernah mengendalikan atau dibagi kehidupan yang diingini oleh diri sendiri, tak apa, sacrifice untuk demi anak kita. Kita kerja lagi. Saya dalam hidup saya kerja 4 kerja 5 kerja tau. So sampai 2 jam pun tak cukup tidur. So datang rumah masak, buat kerja rumah untuk anak, memberi kehidupan serba yang boleh. Kita kena kerja 4 jenis kerja. So kerja 4 jenis kerja pun keinginan dia tidak pernah dibagi 100%. So kita tahu kesusahan sampai 2 jam 3 jam pun dalam masa yang sama ada
kemuslihatan perangkap, semua aktiviti yang drama dibuat ke arah saya tanpa pengetahuan saya, tanpa saya menyedari apa yang berlaku. Saya ingat ini mungkin keluarga yang sudah dibelah dua, perangai anak remaja memang, so saya ingat semula jadi tapi ni semua perangkap untuk memalukan dan menghinakan saya. So masa depan kalaulah saya membunuh diri atau berlaku apa-apa, so ataupun network ini saya sudah menyatakan mereka boleh bermain dengan urat. So untuk bukti ini takkan keluarga anak beranak kita sehari demi sehari turut-turut dan boleh 4 hari aksiden. So ini buktinya. Kalau saya menyatakan mungkin saya dikatakan apalah dia. So ini apa macam I mean, what type of miracle also that doesn't appear in this world naturally. They very good in doing this. So tolong mereka boleh membuat ini. So untuk memburukkan sesuatu produk atau sesuatu buah atau sesuatu bisnes seseorang yang canggih, mereka boleh dengan sekelip mata mereka boleh membuat apa jenis pun untuk merosakkan atau mematikan atau memusnahkan atau merampas usaha usaha yang diambil dari berpuluh-puluh tahun dengan cara jalan yang baik akan dimusnahkan dalam sekelip mata. So ini semua mereka boleh buat. Tolong untuk kebaikan kita tidak perlu mengambil berat tentang aktiviti ini. So untuk kemusnahan orang bawaan dimusnahkan untuk kekayaan orang atasan. So ini mana-mana agama atau kaum atau mana-mana orang pun tidak akan senang hati kalau dengar apa kekejaman yang mereka buat. So ni okey, inilah dari kahwin 7 tahun ibu saya tidak mengandung. Bapa saya diperangkap, dibagi jalan senang akan dibawa ke depan orang yang akan dibagi untuk perangkap bagi depan. So selepas sebulan mengendalikan kehidupan dengan memberitahu ibu saya mengandung saya 3 bulan. So inilah aktiviti. So memandangkan ibu saya sudah melahirkan anak semula jadi. So wanita yang dikahwinkan kedua adalah ayah saya adalah suami ketiga. So belum bersalin. So you tahu keadaan badan seseorang perempuan yang melahirkan dengan anak dengan tidak melahirkan anak. So kemungkinan manakah ayah saya akan memilih sentiasa bersamanya? Mestilah dengan orang yang tidak pernah mengandung atau bersalin. So inilah perangkap mereka untuk memusnahkan atau merampas atau membinasakan sesuatu nama bisnes. Mereka boleh membuat ini semua. Okay, masa dah 40 minit lebih. Saya akan sambung balik. Saya kalau nak tulis, mereka tak bagi tulis. Saya pun tidak tahu kenapa. Saya akan sambung balik apakah lagi kekejaman yang boleh mereka buat kita untuk binasakan hidup kita sendiri. Semua plan, trap, ni perempuan jadi perempuan tak soleh ke, atau ni laki tak bertanggungjawab dan menyimpan madu bukan dalam kehendak atau
pemilihan dia sendiri ini dibagi perangkap plan yang cekap akan dipertemukan cara ini So dengan ini binasalah sebuah keluarga yang patut ditanggung oleh lelaki kita, yang kita sebagai tuan, sebagai ibu bapa kita percaya dan datang dengan melepasi semua kehendak keluarga kita. Tapi dengan network plan itu lelaki tidak tahu kita. Saya pun ada pernah tengok, kerana saya berasal dari rumah anak yatim, sudah ada banyak single mothers, 5 orang anak, 6 orang anak, 3 orang anak, dengan besar dengan mendengar cerita-cerita kesukaran, keaniayaan, keseksaan yang mereka melalui, dan juga bagaimana suami mereka mengambil madu menjadi kaki perempuan. So bagaimana diseksa, anak tak bagi. Tidak betul. Ini tidak benar. Dia orang pergi dengan keinginan sendiri. Lelaki-lelaki seperti ini yang kaki perempuan, implan ini membuatkan bukan nafsu dalam badan semula jadi yang patut ada untuk seorang lelaki atau seorang perempuan. Mereka boleh menjadi sesiapa pun 10 kali ganda dalam nafsu segi bersetubuhan. Dan dekat pihak lain, memang mula-mula kita kahwin, berbulan madu, pasangan yang muda. So mungkin ini especially this woman, kalau perempuan, mula-mula mereka memang aktif. Selepas ada anak, pinggang sakit, perut sakit, kaki sakit, lesu, pantang itu, datang bulan, mereka akan mengurangkan sedikit demi sedikit ke penglibatan mereka dengan aktiviti nafsu mesra dengan suami. So ini yang actually this implant boleh mengaktifkan dengan semula jadi lagi bercergas, lagi aktif dalam apa jua aktiviti pun, kalau kira dari segi wanita lah. Tapi kalau kita melahirkan anak, mungkin 30%, 40% kita dah mengurangkan pengeratan kita dengan suami demi kepentingan anak, demi untuk menjaga ketangkisan anak. So kita untuk tanggungjawab anak, kita bukan sengaja nak jauhkan kerana tanggungjawab sebegini yang dibagi oleh aktiviti ini. Walaupun anak yang tak nangis dibagi 10 kali, 15 kali dinangiskan. Saya pernah mengalami jalan ini. So suami dengan nafsu yang memang tidak kehilangan, dia akan mencari tempat lain. So beginilah cara mereka menciptakan sesebuah keluarga yang baik. Tapi di masa persengketaan yang akan di future, di masa hadapan persengketaan atau ada masalah marah-memarah atau antara suami isteri, masa itu mereka sudah ada plan yang lain dengan menetap plan mereka ada memang bagi alasan ni perempuan macam ni, perempuan macam ni. Tapi sebenarnya ini yang dibuat oleh network activity ini untuk sesuatu perampasan mudah, easy lifestyle untuk keuntungan saya sendiri. Saya membuat sesebuah keluarga itu dalam cara ini. Dan jangan tanya bagaimana saya tahu. 40 tahun ini tidak pernah sehari pun saya hidup saya sendiri. Memang saya dilarikan dan diberitahu dan ditunjukkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jadi macam dari rumah anak yatim, walaupun umur 19 tahun, maturity like a small kid, child, because kita orang grow dekat 100 orang budak-budak, kita tak maturity. Memang tubuh dah jadi 25 tahun, tapi kemantapan otak saya masih kebudak-budakan. So tolong berwaspada
Kalaulah keluarga anda didatangi orang ketiga atau sesuatu kumpulan dengan ajaran sesat atau ajaran minum lah, so tolong ambil prihatin sebelum anda menjerumus diri anda untuk sesuatu keseronokan. Kalau keseronokan, saya pun ada minum. Kalau saya ada keluarga sendiri, suami sendiri, ada perselisihan faham, ada masalah dalam keluarga, kalau saya tak ingat ni anak-anak saya hari-hari boleh pergi minum, so untuk kepentingan anak-anak saya minum, tapi dalam had yang boleh dikontrolkan dan tidak mengakibatkan pemisahan atau masalah antara keluarga yang sudah ada masalah, yang sudah ada timbul masalah. So apa yang berlaku dalam Taman U ini adalah semata-mata semuanya perangkap untuk memalukan saya, merosakkan nama saya. So mereka tidak mahu, I tidak tahu siapa yang bertungkus lumus bagi pukulan hebat, siksaan hebat di tempat-tempat yang pernah saya membuat operation. So mereka ini membuat sesuatu aktiviti yang tidak boleh diterima, tapi mereka tidak 100% tahu kecanggihan dan di mana tempat diimplant chip ini. So mereka kerana sudah tahu ada memori data keluarga ini diperbodohkan, diperangkapkan, dirampas semata-mata untuk kekayaan orang milik keluarga kita. Dan mungkin ada kan mereka bagi bapanya sudah menjual anaknya kerana alung lah, itulah inilah. So untuk sebelum saya mengetahui ada memori data dalam kebenaran ada terbukti, ada simpan dalam badan saya, sebelum saya mengetahui, mereka sudah mengetahui kebenaran ini sedang disimpan setiap gerak-geri keadaan baik keluarga kita disimpan dalam data ini. So apa yang mereka buat membuat saya seperti perempuan liar. So ini pun ada kebaikan lah. Masa ini saya tahu untuk mengetahui bagaimana sesuatu kekejaman berlaku di setiap segi aktiviti. So sekarang memang saya tak berasa kesal atau marah kepada sesiapa pun. Tapi kenapakah ini adalah tuduhan semata-mata untuk perampasan seseorang, perampasan harta mungkin milik bapa saya ke menutup. Tapi dengan cara yang sama mereka nak merangkap anak-anak saya untuk apa? Untuk apa? Kalau sudah dibagi satu aktiviti, projek untuk tidak memburukkan sesuatu VIP atau sesuatu kumpulan kejam untuk menutup nama buruk mereka sudah mengantar sesuatu kumpulan untuk memukul. So dengan terus-menerus kerana dengan network ini sudah dipisahkan anak, keluarga, suami, dan kalau telefon tak dibenarkan cakap, tidak dibenarkan berjumpa. So bagaimanakah kita harus menentang kumpulan kejam ini mempergunakan perempuan untuk saya akan datang balik. Thank you.